Okey, baiklah, kita teruskan dengan kita pun bab yang seterusnya. Kita lebih teknikal. Kita nak menunjukkan macam ni fungsi setiap Google Form tu, macam ni cara ngisi dan apa yang pun sekuen-sekuennya hasil daripada apa yang kita pola yang jadi ke sini, apa indah semualah kita akan tunjukkan. Okey, berdasarkan daripada feedback rakan-rakan semua juga, ada yang madah bahawa masalahnya sebenarnya bukan cara ngisi yang bukan masalahnya pada kaedah kita ngisi Google Form tu, tapi flow ya. Nak ni Google Form ni yang harus download diisi, nak ni yang kemudian diisi. Benda ya yang jadi apa nama kata orang, jadi kemuskilan lah, jadi satu kadang-kadang benda yang agak mengelirukan oleh kawan-kawan semualah di bahagian. Okey, kami akan menyatakan satu persatu. Untuk yang pertama tu, kami nak menyentuh tentang GF, laporan maklumat dan aduan. Macam ni yang dipakai. Macam ni dari segi penerimaan maklumat, kaedah menerima maklumat. Okey. Tapi kami asyik menyentuh tentang borang-borang fizikal ataupun proses kerja yang sebenarnya ataupun proses kerja yang asas yang harus kita berpegang lah. Kami lebih kepada menyentuh tentang yang berkaitan dengan Google Form. Okey. Kita nak tahu macam ni nya digunakan dan macam ni nya bekerja lah. Pertama sekali, untuk aduan yang normal, yang dalam keadaan biasa, aduan biasa. Aduan biasa tu kami beri contoh. Katakan ada orang datang mengadu ke pejabat, ataupun ada orang datang mengadu melalui telefon, melalui surat, ataupun yang biasa kita terima adalah surat pengesahan cerai luar mahkamah daripada JKSS. Okay, macam ni kaedah kita nerima. Okey. Apabila kita nerima maklumat ataupun aduan-aduan tu, sekiralah macam apa yang kami sebut tadi, orang ngadu kah, surat kah, cerai luar mahkamah kah. Apabila kita nerima aduan ya, pertama sekali benda yang harus kita polah adalah isi BTAM. Betam kena isi. Semua maklumat yang masuk kepada kita mesti isi betam. Okey. Bila kita ngisi betam, bermakna kita harus beri nombor betam. Mengikut format bahagian kita orang masing-masing lah. Contohnya, mood kucing, KCH, stroke, BTAM, yang pun running, contohnya 1, kaya tarikh. Betam yang diterima, maklumat yang diterima 300123 contoh, macam itu. Okey. Apabila dah ada betam, okey, kita ambil contoh kes yang perlu kita risik. Okey. Untuk kes yang perlu kita risik, ada dua kaedah perlu kita lakukan. Kita pilihlah antara dua kaedah tu. Pertama, kaedah pertama, kita tangga maklumat yang kita orang terima. Mun kita yakin bahawa aduan ya ada unsur-unsur syariah di dalamnya. Kesalahan syariah. Okey, misalnya aduan yang menyatakan bahawa disyaki ada satu pasangan yang tinggal bersama tanpa nikah. Setahu saya, contohnya orang yang memberi maklumat, setahu saya wanita tersebut telah bercerai dengan suaminya lebih kurang 3 bulan yang lepas. Tetapi pada masa ini, sejak 2 minggu yang lepas, ada lelaki lain yang sering berkunjung ke rumah tersebut dan didapati kereta lelaki berkenaan masih ada sehingga subuh. Contoh, maknanya di sia, elemen kesalahan syariah yang ada dalam aduannya. Apakah elemennya? Elemennya adalah
khaluat dia tadi. Sebab khaluat di bawah kesalahan kita syariah. Contoh yang kami madah atas mula tadi, apabila kes yang ada unsur-unsur syariah, kita boleh buka terus, mohon terus untuk dapatkan ID. Kita boleh isytiharkannya sebagai aduan rasmi terus. Untuk kaedah pertama, apabila kita mengisytiharkannya sebagai aduan rasmi, maka kita harus isi Google Form tu. Okey. Harus isi Google Form tu. Setelah kita ulang balik. Setelah kita nerima maklumat, kita isi betam, beri nombor betam. Kemudian kita tanggal, dia daripada tanggal kita, bacaan kita, kes tu ada kesalahan syariah sebab khaluat. Okey. Kita boleh terus minta nombor ID daripada ibu pejabat. Okey, untuk tambahan kepada rakan-rakan semua, tahun tu setelah kita nanggal apa yang feedback yang berlaku pada tahun lepas. Okey, tahun tu laporan maklumat dan aduan tu hanya digunakan untuk mohon ID dan hantar maklumat saja. Bagi maklumat-maklumat yang bukan aduan rasmi, yang ada terlibat untuk mohon ID, kita orang perlu isi borang tu lagi. Macam tahun lepas, kita madah kedua-dua isi. Kita pilih di situ rekod umum ataupun dicadang untuk aduan rasmi. So, tahun tu kita akan buanglah, diterima sebagai rekod umum tu. Kita solidkannya untuk aduan rasmi aja. Maknanya, asal kita orang submit Google Form, maknanya kita orang minta nombor ID. Maknanya aduannya adalah aduan rasmi. Untuk aduan yang ada dibuka betam tapi ada disubmit dengan Google Form, maka aduannya adalah hanya untuk rekod umum dan kekal dalam simpanan kita orang PAI pajak. Kami orang tahu cerita, HQ tahu cerita. HQ hanya tahu cerita yang jadi aduan rasmi aja. Okey? Lepas tu untuk tahun tu kita try macam ni. Okey? Okey, balik kepada situ tadi Kita orang kena isi borang tu untuk mohon ID. Okey, kita stop sengantuk dulu Okey. Ia adalah kaedah yang pertama. Mohon. Kaedah yang kedua yang harus kita orang gunakan Okey, kaedah yang kedua. Pertama, kita orang terima maklumat. Untuk kaedah kedua, kita orang terima maklumat, kita orang isi betam. Bila dah isi betam, beri nombor folio betam. Okey. Dah dapat nombor folio betam, untuk kita memastikan sahih si sahih aduannya, palsu si palsu, kita orang boleh pergi untuk risikan dulu. Kita orang minta terus ID. Kita orang mau risik dulu pun boleh. Ya, kaedah yang kedua. Kaedah pertama tadi, lepas dapat nombor betam, isi betam, nangga ada kes, maklumat wajar dan berasas, kita orang terus minta ID. Tapi untuk kaedah yang kedua itu, kita orang nerima maklumat, isi betam, beri nombor betam, kita nak memastikan benar-benar aduan dia berasas ataupun palsu ataupun kita orang maulah risikan dulu. Mau minta ID dulu. Tapi kita orang memilih untuk maulah risikan dulu. Pun boleh. Boleh dibuat macam ni. Okey. Bila kita ngisi risikan tu, caranya, kita ambil contoh. Untuk borang kita orang kena isi, tu biasalah. Nama maklumat kita yang isi lah. Jawatan, alamat email, pejabat bertugas. Next. Kemudian PPA terlibat dalam risikannya. Mun seorang lah. Mun dua orang, nama dua orang, termasuk kita lah yang malah risikannya.
Mun dua orang pola dalam bentuk tu lah, baru kemas sikit. Satu siapa, dua siapa. Okey. Okey. Nombor folio betam kan kita dah buka. Lepas menerima maklumat tadi kita isi dalam betam dan kita buka nombor folionya. Okey. Nombor folio, tulislah nombor folionya apa. Kemudian di situ nombor ID rasmi jika berkaitan. Okey, untuk kes tu tadi kan kita belum lagi decide untuk minta ID. Kita memilih kaedah kedua tu tadi, kita memilih untuk risikan dulu. Jadi situ tiada lah, muka tiada. Okey. Tarikh risikan. Okey, kita beri tarikh macam biasa. Lokasi, ternyatakan lokasinya sini. Okey, untuk laporan risikan tu. Laporan risikan kami nasihatkan pola macam tu lah. Barunya kemas lagi. Pola macam tu. Okey, bila kita turun risikan, kita pola macam diary macam kita orang mula diary siasatan. Pukul 9 malam risikan mula dijalankan. Saya PPA Faizal bertolak dari rumah menggunakan kereta sendiri QAR 4435 ke rumah PPA Syahril, seterusnya menuju Kampung Penipah. Contohnya tadi pola macamnya. Okey. Next. Baca laporan. Lepas ya mun ada gambar add kan di situ lampirannya. Terus saya catatan padalah apa catatannya. Contohnya di situ contohlah risikan telah dilaksana, tiada maklumat yang positif dijumpai dalam risikan ini. Risikan dijalankan dengan aman dan tiada masalah yang timbul. Risikan selanjutnya akan diadakan seterusnya. Contoh. Okey. Dah lepasnya next. Submit. Okey. Kita belum dapat nemu belum ada penemuan untuk risikan kita yang kali pertama. Tak masih puas hati, kita pola risikan lagi kali kedua. Bila pola risikan kali kedua, isi lagi borang ataupun Google Form risikan yang baru. Dengan nombor betam yang sama lah. Dan pola dengan kaedah yang sama, kedak diary tadi. Sampai kita orang puas hati, katakan 5 kali kita orang mula risikan. Kita orang puas hati dan ternyata kita orang rasa aduan yang si munasabah, si berasas, maka kita orang boleh kekalkan ia sebagai rekod saja. Kekal sebagai rekod kita orang di PAIP. Tapi mun setelah risikan katakan 5 kali tadi, kita dapati risikan tu nang berasas, nang wajar, nang munasabah, bukan aduan palsu, maka waktu ya baru kita mohon ID. Mohon ID melalui borang tu tadilah. Cuma beza gini tu, satu, kita terus mohon ID. Yang kedua, kaedah kedua, kita reset dulu, baru kita mohon ID. Tapi kami mengingatkan di situ, apabila kita mohon ID, maknanya tanggungjawab ya dah dipegang oleh kedua-dua, PAIP dan HQ. Apa-apapun tindakan ataupun perkara lanjut yang kelak harus kita buat, kita orang kena nak ia dengan HQ lah. Link dengan HQ lah. Contohnya, mungkin kita orang nak nutup kes, kita orang kena mohon daripada KPPA untuk nutup kes. Lainlah mun kita orang hanya setakat dibuka betam, tapi kita orang si minta ID. Ya terserah kepada kita orang di PAIP lah. Kita orang boleh menutup ya atas bidang kuasa pentadbiran kita orang masing-masing lah. Tapi andai kata ada perkara-perkara berbangkit kemudian, jadi benda ya burden kepada kita orang lah, beban tanggungjawabnya untuk menjawab adalah pada PAIP lah. Okey. Munnya buka ID, maka burden ataupun tanggungan bebanan ya adalah atas tanggungan kedua-dua lah. Macam ya maksudnya. Okey. Ia adalah proses untuk aduan yang normal.
Okey, normal lah bagi kami. Macam kes cerai luar mahkamah, orang ngadu datang kes haluat apa indah. Ia adalah aduan normal, aduan yang biasa. Okey, tambahan sedikit untuk kes yang cerai luar mahkamah biasanya, ia datang dalam bentuk pukal. Contohnya sekali datang surat pengesahan 10 ringgit, 5 ringgit. Kita orang boleh himpunkan benda ya dalam satu betam. Himpun dalam satu betam, kemudian kita orang boleh terus mohon dengan ngisi sikit Google Form aja. Okey, sikit Google Form diisi, senaraikan 10 nama. Contoh muni 10 tu lah kes yang cerai luar mahkamah ya. Dan nyatakan bahawa mohon dikeluarkan 10 nombor ID. Macam biasalah, kita akan keluarkan 10 nombor ID. Sama juga dengan kes yang melibatkan pasangan. Mun kita orang tahu identiti pasangannya, terus kita orang minta 2 nombor ID. Untuk kes haluat lah misalnya, biasanya. Terus minta 2 nombor ID, kita akan keluarkan 2 nombor ID, satu untuk lelaki dan satu untuk perempuan pasangannya. Ya, yang akan biasa kita pola lah dan masih dikekalkan macam ya. Cuma itu adalah untuk kes yang normal. Ini ada 2 kaedah. Satu, kita orang melalui terus minta ID. Yang kedua, kaedah kedua adalah melalui risikan dulu untuk kita memastikan benar-benar. Kecuali kes yang perlu risikan lah. Contoh kes cerai luar mahkamah ni ada perlu risikan, kita orang boleh terus minta ID. Sama juga kes haluat pun sama juga. Mungkin kita orang yakin dia aduan dia benar, perlu risikan di bola, terus minta ID pun boleh juga. Okey, ia adalah untuk aduan normal. Okey, lepas tu kita sambung untuk aduan yang daripada operasi.